Malaysia. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa Facebook saya telah pun di-unpublish. Dia masih lagi ada, dia belum delete lagi Facebook saya. Saya boleh buka Facebook saya, tapi saya dan admin saja yang boleh melihat Facebook tersebut. Alasan yang Facebook berikan kerana saya menyiarkan bahan-bahan yang mempunyai unsur seksual. Tak tahulah macam mana bangang sangat Facebook ni, sampai tak boleh nak hire seorang yang boleh faham bahasa Melayu mungkin untuk menilai sama ada saya ada buat tak kandungan seksual. Ini mungkin semua kerja-kerja pihak yang dengki dengan saya ni tuan-tuan. Mereka buat posting ataupun mereka buat report ramai-ramai dan akhirnya menyebabkan Facebook unpublish ataupun menutup ataupun block saya punya Facebook page daripada boleh diakses oleh rakyat dengan alasan saya menyiarkan kandungan yang ada unsur seksual. Padahal tak ada tuan-tuan, memang tak ada. Jadi ini kali ketiga kali ketiga yang saya yakin antara sebab mereka ni block saya punya page ni lebih kepada kenyataan-kenyataan yang saya keluar melalui video-video saya berkaitan dengan ubat yang boleh menyelesaikan wabak yang ada sekarang ni. Kalau saya sebut je, lepas ni dengan YouTube pun dia orang batalkan ataupun dia orang padam. YouTube pernah kena padam sekali bila saya lapor pasal kes Azmin Ali. Dan ada kemungkinan juga bila kita bicara soal suntikan yang diberikan kepada rakyat. Tuan-tuan pun tahulah suntikan apa. Ini dua benda sebenarnya tak boleh sebut lagi dalam Facebook lah. Sudah tidak ada kebebasan. Kerana kita tahu bahawa tokeh Facebook ni adalah sebahagian daripada Freemason ataupun sebahagian daripada puak-puak Illuminati ni tuan-tuan. Jadi tak apalah. Kita reda je lah. Kita cuba atasi dengan menggunakan kaedah-kaedah lain. Saya mengharapkan satu hari nanti sahabat-sahabat di Malaysia ni akan menghasilkan kita punya Facebook sendiri. Kita buat Facebook kita sendiri. Jadi dia orang tak boleh blok sesuka hati bapak dia ni. Kadang-kadang geram juga tuan-tuan. Nak kumpulkan apa ni follower sampai 140,000 ni bukan satu benda yang mudah. Setiap kali bila dah dekat dengan angka ni, mesti dia orang akan block saya punya Facebook. Saya pun tak tahulah apa benda masalah dia orang ni. Tak gentle langsung. Okey. Hari ni yang hangat tuan-tuan bila mana Mazli Malik mendedahkan bahawa dia dipecat daripada jawatan menteri kerana Muhyiddin marah dia tidak sambung kontrak YTL. Kontrak apa tuan-tuan? Kontrak Bistarinet. Saya sangat setujulah dengan tindakan Mazli ni sebab memang tak patut pun diberikan pada YTL ni. Kalau kita tengok Bistarinet ni menyediakan Wi-Fi kepada sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Wi-Fi ni banyak tak boleh pakai tuan-tuan. Wi-Fi ni banyak tak boleh pakai. Malah pencawang-pencawang di sekolah-sekolah ni untuk letak Wi-Fi ni ada setengah-setengahnya digunakan. Digunakan untuk letak telco-telco lain punya pencawang. Ini menguntungkan lagi lah pihak yang diberikan peluang untuk menyediakan khidmat internet kepada sekolah-sekolah anak-anak kita. Jadi sewajarnya lah satu kertas siasatan
ataupun satu RCI diwujudkan bagi menyiasat perkara ni. Kita nak tahu 3 bilion ringgit 3 bilion ringgit yang dibayar kepada YTL sehinggakan YTL tidak boleh menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar-pelajar, cikgu-cikgu kita, kan? Apa punca dia? Adakah kerana 3 bilion yang dibayar oleh kerajaan ini sebahagian besarnya pergi kepada poket pihak-pihak tertentu, kan? Poket si Tompok ke ataupun sesiapa ke? Jadi perlu disiasat, perlu disiasat. Kita nak tengok orang yang banyak berkokok ni, kan? Sama ada ekor mereka ni bergelumbangan dengan tai ataupun tidak. Semua orang faham lah, kan, siapa yang saya masukkan itu. Jadi hari ini saudara, kita akan lebih santai. Sesiapa yang bercadang untuk bertanyakan sebarang soalan, bolehlah mengemukakan soalan itu di ruangan komen. Dan kita ada sahabat-sahabat yang bersedia untuk membaca soalan tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Wan Quresh. Okey Tok, kemarin tu Tun Mahathir ada berkata bahawa semua bekas-bekas Perdana Menteri tidak boleh jadi jutawan tu. Apa komen tu? Ni tak betul lah. Sebenarnya tak salah bekas Perdana Menteri jadi jutawan. Kan? Sebab bila mana dia berhenti daripada jadi Perdana Menteri pun, salah satu perkara yang dia entitled kan, ialah sebuah rumah. Dan rumah-rumah Perdana Menteri yang kita lihat diperolehi baik oleh Mahathir ke, baik oleh Tun Abdullah ke, nilai dia semua lebih daripada sejuta. Jadi dia orang ni jutawan lah. Betul tak? Sebenarnya dia kena betulkan balik ayat dia. Mahathir kena betulkan balik ayat dia. Tak sewajarnya Perdana Menteri menggunakan kedudukan dia untuk mengayakan dirinya, untuk mengayakan anaknya, untuk mengayakan menantunya, untuk mengayakan kroni-kroninya, dengan menggunakan duit rakyat. Itu yang sepatutnya dia cakap, kan? Tapi malangnya dia tak habis-habis menipu je. Mula-mula dia kata dia miskin, tak ada duit, kan? Tapi kereta kereta Bufori kat depan rumah dia tu, kan? Berjuta tu harga dia, kan? Kuda dia, Lepas tu dia punya rumah dekat Mines pun berapa puluh juta tu, kan? So cakap tu biarlah serupa bikin, kan? Kemudian kita lihat dari segi anak-anak dia. Di kalangan anak-anak semua Perdana Menteri, kan, hanya anak dia je bukan jutawan, kan? Anak dia semua bilioner. Kalau misalnya bila dia cakap tu, anak dia duduk kat rumah teres ke, duduk kat rumah semi-D ke, kan, kita boleh terima lah. PPR ke. Kan? Tapi kalau tengok Mozani, anak pertama dia, kan, koleksi kereta dia pun berpuluh juta. Itu baru koleksi kereta, kan? Lepas tu kita tengok Mirzan, aset dia pun berbilion, kan? Mozani pun sebenarnya bilioner juga. Marina pun sama, Mukris pun sama, kan? Projek-projek Opcom ni pemegang saham ialah Mukris Mahathir dan isteri dia, kan? So banyak yang cakap tak serupa bikin. Ketika dia menjadi Perdana Menteri, kita tengok anak-anak dia membolot semua projek-projek daripada yang kecil macam contohnya, kan, di hospital pantai tu, cuci cadar pun cuci cadar pun dia sapu, kan? Apatah lagi projek-projek yang besar. So tak payahlah duk sembang lagi. Saya rasa
Alhamdulillah lah, setakat ni Alhamdulillah, sebab rakyat Malaysia saya rasa semua dah tahu dah pembohongnya Mahathir ni. Cuma ada beberapa orang bahalul yang pergi ke istana baru-baru ni nakkan supaya Mahathir ni jadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Saya tak boleh tahan kan. Dah lah pengurusi Majlis Pemulihan Negara sekarang ni adalah orang yang banyak membawa kerosakan. Dia nak gantikan dengan orang yang lebih merosakkan. Mentor kepada perosak negara ni kan. Jadi macam mana datang rasionalnya? Okey, silakan. Okey, topik lain tu Ya. mengenai yang dipertua Dewan Negara Dewan Rakyat tu Ya. akan datang itu. Maknanya UMNO mungkin akan mengusulkan Datuk Seri Azlina Osman Said. Ya. Dan kita dapati bahawa ada info mengatakan bahawa DAP pun bersetujulah nak menyokong Azlina sebagai yang di-Ketua Dewan Rakyat. Sekiranya bersetuju untuk betul-betul seriuslah dia nak jadi yang di-Ketua Dewan Rakyat tu. Jadi apa komen tu? Dia sebenarnya yang betul-betul berniat nak menukar Harun ni ialah Muhyiddin Yassin. Kan? Muhyiddin Yassin ni sebenarnya dia cukup marah dengan Harun kerana tanpa surat yang dikeluarkan oleh Harun menjawab pertanyaan pihak istana berhubung status sokongan terhadap Muhyiddin Yassin kan. Kalau Harun tak keluar surat mengatakan bahawa jumlah yang menyokong Muhyiddin tinggal 104 betul 104 itu hari 104 macam itulah sudah pasti 100 orang, dia kata 100 orang, ingat lagi sudah pastilah kita tak dapat tukar Perdana Menteri sampai sekarang kan. Jadi Muhyiddin memang betul-betul geram lah kan. Cadangan Datuk Zahid tu lebih kepada ialah itu cadangan parti yang meminta supaya Azalina diangkat menjadi speaker yang baru kan. Ini terpulanglah kepada ahli-ahli parlimen untuk menentukan siapa speaker mereka kan. Tapi saya nak beritahulah Harun juga ada jasa lah jasa dia ialah dia turut menyumbang dalam menurunkan dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Kalau dia tak keluarkan surat tu sampai sekarang kita buntu kita buntu tak boleh menyelesaikan apa dipanggil masalah Muhyiddin ni sebab Agong suruh bersidang dia tak nak bersidang kan. Agong suruh dia berehat tak nak berehat, suruh letak jawatan tak nak letak jawatan dan dia nak bermegang kuasa ni ramai sangat orang yang tak nyaya sampai kena buat darurat sampai kalau dulu jumlah kematian beberapa orang saja kan 200 lebih. Sekarang jumlah kematian dah berapa? Lebih 15,000. Dah lebih. 14,000 lah. Kematian dah 18,000. Masya-Allah. Itu pun PJ kata ada kematian angka tertunggak lagi belum diupdate. Macam mana dia boleh angka tertunggak? Tak tahulah, saya pun tak faham kenapa mereka-mereka yang telah terbukti gagal ini masih lagi diletakkan untuk meneruskan amanah di tempat-tempat strategik dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ni. Patutnya orang-orang yang dah gagal ni kita rehatkan kan. Tapi yang gagal ni pula diangkat untuk memulihkan, untuk meneruskan kerja-kerja yang belum selesai. Okey. Datuk, mengenai dengan persidangan parlimen tu nanti tu. Adakah pertukaran dewan speaker dewan akan dimulakan dulu tu? Dia boleh mengusul
boleh mengusul. Mungkin dia orang ni usul, mungkin lebih daripada 15 orang berdiri kan. Suka tak suka usul tu kena dibawa juga. Kan? Mengenai Dewan Rakyat juga tu kan. Ya. Anwar Ibrahim selalu bising tu mengatakan undi keabsahan itu. Macam mana Datuk komen? Dia kata agak mengelirukan lah, agak membingungkan lah. Sedangkan Tuanku Dia tak ada masalah kalau dia nak undi keabsahan. Cuma saya nak tanya dengan Anwar Ibrahim, semasa dia menjadi timbalan Perdana Menteri, Perdana Menterinya Mahathir, setiap kali menang pilihan raya, kan? Bila Mahathir angkat sumpah, bila Mahathir angkat sumpah menjadi Perdana Menteri, ada tak selepas tu berlakunya undi percaya atau undi tak percaya ke atas Mahathir itu sendiri? Kenapa dia tak usulkan? Kan? Kena ingatlah ada kemungkinan pihak istana khilaf. Bila meminta supaya Ismail Sabri diadakan apa yang dipanggil sebagai undi percaya ataupun undi tak percaya ni kan, untuk mengesahkan keabsahan dia. Sebab yang mengutus surat kepada semua ahli-ahli parlimen, bertanyakan kepada mereka siapa yang mereka pilih sebagai Perdana Menteri, ialah pihak istana. Betul tak? Orang lain tak tahu apa jawapan ahli-ahli parlimen. Hanya pihak istana yang mendapat jawapan ni. So bila pihak istana mendapat jawapan ni dan akhirnya pihak istana mengesahkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri memperolehi 114 sokongan daripada ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. So yang mengesahkan bahawa dia memperolehi 114 tu ialah pihak istana. Jadi kalau ada orang suruh lepas kat sumpah je terus pergi proses undi percaya ataupun keabsahan, maknanya orang tu sendiri tak percaya dengan keputusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tak percaya bahawa Ismail Sabri betul-betul dapat 114. So benda tu saya rasa pelik lah. Kan? Tak pernah berlaku di dalam sejarah seorang yang baru diangkat sumpah terus diminta adakan undi percaya. Tak ada. Sebab bila ada arahan begitu, seolah-olah orang tu tak percaya dengan keputusan yang telah diambil oleh Kebawah Duli Tuanku. Seolah-olah macam orang tu tak percaya, Tuanku dah kira memang betul ada 114 orang. Itu sebab saya rasa ada sedikit kekhilafan. Dan kita merayu supaya pihak istana mempertimbangkan supaya undi percaya ni tak perlulah diadakan. Kan? Sebab yang mengesahkan tu ialah Kebawah Duli Tuanku. Dan saya difahamkan Kebawah Duli Tuanku pun dah bersetuju untuk tidak perlu diadakan benda ni. Itu sebab tidak ada dalam senarai usul yang nak dibahaskan dalam sesi parlimen yang akan datang ni, tak ada usul tu. Kan? Kalau misalnya Anwar Ibrahim nak buat juga usul ni, kan? Buatlah dengan cara apa sekalipun, tapi kena ingat ketika dia diletakkan sebagai calon Perdana Menteri, dia kata dia ada lebih kurang dalam berapa orang? 95, 105. 105. Hakikat dan realiti dia dapat lebih kurang dalam 95 je. Kan? So kurang lagi banyak tu. Berapa lagi kurang?
95, 110. Dia perlukan lagi 16 orang. Dia perlukan 16 orang lagi. Betul tak? Pada ketika itu pun dia perlukan lagi 16 orang. Apatah lagi selepas orang dah tahu dia kencing. Kata ada enough number, tapi tak ada number. Betul tak? Dia ramai dah orang-orang dia dah lari daripada dia. Ini hakikat yang dia kena terima. Kalau misalnya dia buat undi percaya tapi gagal, malu kat dia je lah, kan? Saya tahu rakyat banyak yang kecewa, tapi saya rasa selagi tidak ada pilihan raya umum, selagi itulah tidak ada siapa yang akan puas hati dengan keputusan yang diambil. Kan? The best way is general election. Dan general election ni kalau ikut pihak-pihak yang berkuasa ni tak berlaku lah tahun ni. Maknanya dia paling awal pun saya rasa dalam bulan Julai tahun depan. Bulan Julai tahun depan. Lepas raya. So buat kerja lah, kan? Kalau Anwar Ibrahim betul-betul nak jadi Perdana Menteri, dia buat kerja lah, kan? Tunjuklah kelebihan parti dia, kan? Masalahnya orang tak lupa apa yang Pakatan Harapan buat 22 bulan. Orang tak akan lupa, kan? Dan orang tak akan lupa Anwar Ibrahim tak boleh tinggalkan DAP. Orang tak akan lupa. Dan orang lagi tak boleh lupa apa yang DAP dah buat bila dia dapat kuasa. So benda ni hanya sudah pasti akan terpahat dalam otak rakyat. It's not easy. It's not easy. Tambahan pula orang yang mereka angkat jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir, dah brainwash otak orang Melayu ni lama dah supaya membenci DAP, kata DAP racist dan sebagainya. So it's going to be a very tough time untuk Anwar Ibrahim kalau dia nak naik. Sukar, sangat sukar. Okey. Tu ada satu soalan daripada netizen. Kalau kita tak dibenarkan masuk ke bank ataupun bangunan apa-apa yang kita ada perlukan urusan, contohnya untuk keluarkan duit daripada bank, kerana belum lengkap 2 dos, apa hak yang kita ada dan boleh buat report polis? Pertamanya bagi saya lah, kan, hari ini pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran perlembagaan persekutuan jelas berlaku. Dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin Yassin dan nampak gayanya diteruskan oleh kerajaan sekarang. Ini saya rasa amat kecewa, kerana hari ini orang yang kematian suami, dia nak pergi buat sijil mati pun tak boleh, kan? Sebab nak masuk untuk mendaftarkan sijil mati tu kena 2 dos. Semua urusan dengan agensi kerajaan kena 2 dos. Swasta pun hari ni pusat membeli belah, kedai kasut, kedai tu, kedai ni, semua 2 dos. Ini saya anggap sebagai paksaan, bukan lagi secara halus. Ini paksaan secara biadab, paksaan secara tidak berperi kemanusiaan, dan boleh saya anggap sebagai inilah apa yang dipanggil sebagai medical apartheid. Dia macam dasar apartheid lah, dasar apartheid di Afrika, yang mendiskriminasi orang-orang kulit hitam, tak boleh masuk premis perniagaan orang kulit putih, kan? Macam ni lah. Kita ni dah jadi macam orang kulit hitam, kasta kedua. Sedangkan kalau ke India ni, kasta paria pun dibenarkan pergi ke kuil, kan? Kita ni lebih paria daripada kasta paria, kan? Orang Islam yang tak ambil vaksin, tak boleh pergi menunaikan solat Jumaat contohnya, ataupun menunaikan solat fardu. So benda ni bagi saya lah, saya cakap pun tak guna, kan?
Sebenarnya kalau misalnya kerajaan ni fikir secara logik akal, sebenarnya mereka ni membunuh diri mereka sendiri. Sebab orang-orang yang hari ni tak dibenarkan ke sana, tak dibenarkan ke sini, orang yang hari ni hilang kerja, orang yang hari ni hidup mereka merana, tak boleh meniaga dan sebagainya kerana mereka tak ambil vaksin. Orang ni tak akan undi kerajaan sedia ada ni dalam pilihan raya yang akan datang. Saya tak faham kenapa mereka ni seolah-olah mensabotaj diri mereka sendiri. Ini realiti dia. Tak banyak mana pun keuntungan vaksin ni. Tak banyak mana pun berbanding kalau mereka hilang kuasa dalam pilihan raya akan datang. So, Tak bijak. bukan tak bijak lah, kita tak faham lah. Apa sebenarnya yang mereka fikir. Lain lah kalau dia orang letak pistol dekat kepala mereka, suruh mereka buat benda ni. So kita nak tahu siapa yang letak pistol kat kepala mereka. Sehingga mereka meneruskan keputusan-keputusan bodoh yang telah dibuat oleh Muhyiddin, masih lagi diteruskan. Dan benda ni memang akan merugikan dalam pilihan raya akan datang. Betul lah pilihan raya dia orang cadang nak buat Julai tahun depan. Setahun dia lagi, Tapi macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Kalau tiba-tiba jadi 6 bulan, macam mana? Masih segar dalam ingatan rakyat. Mereka dipaksa. Diskriminasi yang dilakukan kepada mereka menyusahkan hidup mereka. Menyebabkan mereka hilang pendapatan, tak boleh nak sara anak bini. Benda ni akan ada dalam ingatan orang. Dan orang yang ambil vaksin sekalipun, kena ingat, yang ambil vaksin suntikan pertama menerima kesan sampingan. Ramai di antara mereka tak nak ambil vaksin kedua. Ramai di antara mereka tak nak anak-anak mereka menerima vaksin. They are not anti-vaksin. Tapi kesan sampingan itu menyedarkan mereka betapa bahayanya apa yang mereka suntik dalam badan mereka. Sebab dia orang ni bukan anti-vaksin. Cuma mereka tidak yakin dengan vaksin emergency. This is emergency vaccine. Dia lebih bersifat trial lah. Jadi mungkin ramai yang menangguhkan pengambilan ni supaya menunggu dilakukan penambahbaikan terhadap vaksin-vaksin yang ada kecacatan, yang ada kelemahan, yang ada kesan sampingan. Vaksin baru punya brand banyak masuk pula. Vaksin baru punya brand banyak masuk pula. Sepatutnya dia tunggu. Dia sebenarnya atas kerajaan lah. Kalau kerajaan tu cerdik, maka mereka akan buat keputusan berdasarkan pengalaman. Kalau kerajaan tu tak berapa cerdik, menteri-menteri ni tak bererti menteri itu belajar kat Oxford dia cerdik. Tidak. Sepatutnya dia dah boleh belajar. Dah dekat setahun dah. Sepatutnya dia dah tahu yang mana yang dia patut gunakan, vaksin mana yang paling kurang kesan sampingan, dan macam mana dia boleh negotiate dengan pihak syarikat supaya melakukan penambahbaikan, supaya vaksin-vaksin tu tidak menyebabkan darah beku ke. Dan dalam masa yang sama, kita ada ubat-ubat yang selalu dirampas oleh geng Hisham ni lah, geng Nur Hisham ni. So ubat-ubat ni sepatutnya boleh digunakan untuk mengurangkan kadar jangkitan. Cakap banyak pun tak gunalah. Biarlah apa dia orang nak buat. Okey. Okey Tok. Pengurusi Majlis Pemulihan Negara sebelum ni
Dia ada mengatakan bahawa dia akan teruskan apa yang dia telah buat dulu semasa dia jadi Perdana Menteri tu kan. Ya. Jadi segala keputusan tu, segala perubahan akan Dalam grup sahabat Rumah Adam tu tak boleh ni, tak boleh komen. boleh. Ha? Yang mana Macam tak ada, ha? yang mana belum friend tak boleh. 318. Ha, kenapa Tak tak boleh boleh? share. Tak boleh share. Apa Yang pasal tak belum- boleh yang share? belum kita accept sebagai Tak boleh share. ah, Kita nak open. Kalau tak open, Open nah, lah. kita open. Besok kita open. Ha. Besok kita open. Sekarang open. Ya kan? Sekarang tanya soalan dulu. Oh, okey, tanya soalan. Okey. Okey dok. Pengurusi Majlis Pemulihan Negara tu dia akan meneruskan dasar-dasar dia yang lama tu semasa dia jadi Perdana Menteri, dan dia akan mengubah SOP kelonggaran berdasarkan herd immunity tu. Berdasarkan pencapaian vaksinasi tu. So dengan penurunan angka COVID. Jadi tu sebelum ni kita dengar di corong-corong radio tu kempen mengatakan bahawa vaksin ni penting kerana dia melindungi. Tapi baru-baru ni dia punya kempen dah lain sikit tu. Dia radio kata tidak semestinya melindungi tetapi boleh mengurangkan gejala sedikit. Jadi tu bila rakyat mendengar perkara ni tu, Dia lebih baiklah dia orang ni mengaku bahawa mereka telah silap membuat keputusan membelanjakan berbilion ringgit ke atas vaksin yang kurang berkesan berbanding dengan ubat-ubat yang sedia ada yang mereka duk rampai ni. Senang cerita mengaku macam tu je. Betul tak? Kalau engkau ambil vaksin, kan? Engkau ambil vaksin, engkau masih boleh kena COVID. Kau ambil vaksin, kau masih boleh sebarkan COVID. Kan? Apa Lebih baik kau ambil ubat lain yang kau boleh elak daripada kena. Ubat pencegahan. Betul tak? Lebih baik kau ambil ubat lain yang kalau kau dah kena, kau boleh sembuh dengan lebih cepat. So buat apa kita nak belanja berbilion ringgit duit rakyat ni semata-mata nak menjayakan agenda Freemason ni? Ini benda yang kita persoalkan, kan? Kita cakap dah banyak kali, kan? So tak kisahlah. Cakap pun tak guna, kan? Sebab dia orang ni masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia orang tak nak membaca dan dia orang tak nak berjumpa dengan orang-orang yang khawatir tentang vaksin ni. Kalau mereka ni berjumpa dengan orang yang khawatir tentang vaksin, maka mereka akan lebih faham. Kenapa ada pihak yang menolak untuk mengambil vaksin sekarang. Kan? Okey, lain pula. Datuk, bagaimana dengan 10 tuntutan pemuda UMNO? Senyap sunyi je. Kita bagi masa lah. Belum lagi 3 bulan. So kita bagi masa untuk kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri yang merasakan pada ketika itu tuntutan yang dibuat oleh pemuda itu boleh dipenuhi. Kita bagi masa untuk dalam tempoh 3 bulan ni ataupun dalam tempoh 100 hari pertama ni untuk ianya dipenuhi. Selepas 100 hari baru kita boleh decide sama ada prestasi menteri-menteri ni, kan? Mereka telah menjalankan tugas dengan baik ataupun tidak, kan? Sama ada menteri-menteri ini gagal ataupun tidak. Semua selepas 100 hari pertama, kan? Kita bagi masa. Kena berlaku adil lah. Dulu Pakatan Harapan pun sama juga, kan? Dia orang pun minta 100 hari. Walaupun 100 hari itu, semua janji 100 hari itu daripada 10, 1 je dibuat. Menghapuskan GST. Okey. Okey Datuk. Jecom dan RBA tu dan sebahagian orang kita sendiri pun mengatakan bahawa semenjak Pak Long menjadi Perdana Menteri tu bosku kurang update PKRB tu. Kurang komen. Semalam saya ada komen dah benda ni, kan? Malam tu Mungkin itu cara Datuk Seri Najib meluahkan rasa kecewa dia, kan? Dengan posting
berkaitan dengan Paralimpik dan sebagainya. Ataupun mungkin Sebab semua cadangan-cadangan macam mana nak pulihkan ekonomi, macam mana nak kurangkan COVID dan sebagainya telah diberikan. dan mungkin sekarang dia direct access itu. Mungkin Datuk Najib sekarang dia ada direct Ya, access. sekarang dia ada akses. Saya rasa hari ni pun dia jumpa. Ya. Macam dulu dia tak boleh nak cakap dengan Madi, dia tak boleh cakap Ya. dengan itu. So dia update lah dalam Facebook tu Okey. Tapi saya boleh bayangkan lah perasaan Datuk Sri Najib bila kerajaan hari ini dipimpin oleh UMNO, orang beranggapan bahawa UMNO yang memerintah. Ya. Hakikat dan realitinya bukan. Yang memerintah masih lagi kerajaan PN. Kerajaan PN ni sebahagian UMNO, sebahagian Bersatu, sebahagian PAS dan beberapa parti lain. Tok, boleh Jadi tak semua benda yang UMNO minta, UMNO tuntut akan dapat. Okey. Tok, ada netizen minta komen tolong terangkan kes Datuk Sri Najib status. Kes yang mana tu? Kes yang terbaru dia menang hasil apa? Oh, itu rampasan. usaha untuk melucut hak. Contohnya lah. Contohnya dia bagi duit kepada persatuan-persatuan UMNO bahagian, orang asli dan sebagainya kan. Kena ingat duit-duit yang diberikan oleh Datuk Sri Najib tu, satu sen pun tak ada digunakan untuk kepentingan diri dia sendiri. Duit-duit ini telah dibelanjakan untuk projek-projek rakyat. CSR lah. CSR, buat masjid dan sebagainya lah. Dan duit yang dia terima dengan duit yang dia belanjakan, dia belanja lebih daripada duit yang dia terima. Duit yang dia terima lebih kurang 700 juta lebih. Duit yang dia belanja 1 bilion lebih. So usaha untuk diorang tarik, contohnya katalah UMNO bahagian sekian-sekian terima 1 juta daripada Datuk Sri Najib, usaha untuk diorang tarik ataupun lucut hak tu gagal. Okey, Ya, Datuk. ada lagi? Ni last apa ni ada orang tanya tu. Dia minta pendapat Datuk. Macam mana nak mengelakkan orang lompat parti tu? Macam mana nak diselesaikan masalah ni? Nampak parti? Nak lompat parti. Dia Undang-undang yang satu berlaku. cara je, kena ada undang-undang. Macam mana tu? Undang-undang ni senang je, kan? Siapa yang lompat parti, dia secara automatik tidak boleh bawa jawatan ahli parlimen dia ataupun adun dia, kan? Jawatan tu kekal sebagai milik parti yang menang, kan? Dia bukan call election balik. Tak perlu lah, tak perlu. Jangan bazir masa nak call election balik, pada pandangan saya lah, kan? Kalau parti tu dah menang kat situ, maka parti tu boleh namakan pengganti dia Mana ada penama lah. sebagai ahli parlimen. Contoh semasa pendaftaran tu boleh tak penama. Kalau mati tu Maknanya macam inilah, kita boleh letak, dia ada beberapa keadaan cara dia. Pertama, masa mendaftar tu, seorang calon tu dah ada calon, kemudian parti boleh letak reserve, penama lah. satu lagi penama. Kalau apa-apa jadi pada orang ni akan take over, kan? Mungkin letak 2-3 nama. Tapi kalau kematian Pilihan pertama orang ni, ke pilihan kedua orang ni, kan? Mana tahu dah 2 orang mati, dua-dua mati, yang pertama dengan yang kedua, kan? So boleh ini benda semua undang-undang kita boleh buat. Boleh reka, kan? Ataupun selepas kursi itu dikosongkan, kan? Parti terbabit boleh menamakan siapa dia nak letak ke situ, kan? Terpulanglah. Ini wakil rakyat je, bukannya nak pilih rasul ke apa. kalau letak penama tu, so tak ada unsur-unsur sebutan sesama sendiri tu. Itu sebablah benda ni, undang-undang ni kena fikir, kan? Baik buruk dia, apa kesan sampingan dia, kan? Apa dia punya political implication,
apa dia punya economic implication. Fikir benda tu semua. Kita boleh bagi cadangan, lepas tu pihak yang nak buat undang-undang tu dia kena fikir lah. Orang yang buat draft apa ni undang-undang baru tu, kan? Jawatan kuasa tu kena fikir apa yang terbaik untuk mengelakkan daripada membuat satu keputusan atau undang-undang yang mendatangkan keburukan. Tak ada masalah, benda tu boleh fikir. Okey. Datuk, ada netizen minta penjelasan berkenaan pendapat bahawa adakah benar pemerintahan negara ini adalah bersifat oligarki, yang mana ada kemungkinan bahawa sebahagian besar ahli parlimen maupun pemimpin tertinggi parti politik di negara ini sebenarnya dipengaruhi oleh golongan kaya ataupun elit. Dia sebenarnya macam inilah, macam Barisan Nasional Bila kita nak memilihkan calon, pertama kita melakukan tapisan keselamatan. Kan? Dia ni ada kes polis ke tidak? Dia ni ada kes rasuah SPRM ke tidak? Dia ni ada kes-kes lain ke tidak? Okay? Kita tengok juga faktor kesihatan. Kita tengok juga faktor faktor hubungan dia dengan rakyat setempat, kan? Itu pun dia ambil kira, pandangan orang kat bawah. Kemudian dalam masa yang sama kita tengok kemampuan keuangan dia. Kalau banyak hutang sangat pun tak terima juga jadi calon, sebab nanti dia jadi calon dia korup, kan? Selepas dia jadi calon dia bankrupt ke apa, lagi pening kepala kita nak kena bayar dia punya bankruptcy. Betul tak? So benda ni semua dia ambil kira. Kemudian kita tengok kemampuan dia juga. Itu sebab banyak ahli-ahli parlimen BN ni, kalau kita tengok dia orang pakai kereta mewah, bukan pasal dia dah jadi ahli parlimen baru dia pakai kereta mewah. Memang dia tu kita pilih orang yang mampu untuk sara hidup dia sendiri, dan orang yang mampu ke dinaikkan. Sebab bagi saya, Malaysia ni gaji ahli parlimen, gaji menteri ni ciput sangat. Berbanding dengan apa yang mereka keluar untuk rakyat. Kalau yang mana yang belanja duit untuk rakyat lah, kan? Kalau yang nak ikutkan jaga rakyat ni, dia punya cost very expensive, memang mahal, kan? Memang tak cukup gaji-gaji dengan allowance yang menteri-menteri kita dapat ataupun kita punya wakil rakyat dapat, kan? Jadi memang banyak daripada calon-calon yang dipilih dari segi kewangan kukuh. So begitu juga sebelum mereka ni nak dipilih jadi calon, salah satu kriteria dia apa jawatan dia dalam bahagian, kan? Kalau dia dah dapat jadi ketua bahagian, nak jadi ketua bahagian pun bukan satu benda yang mudah, kan? Dia kena ada kemampuan nak jaga bahagian. Boleh spend 20-30 ribu sebulan untuk jaga bahagian. Maknanya dia sudah ada perniagaan yang established, sudah ada fixed income daripada beberapa sumber, kan? Barulah dia boleh menang ketua bahagian. Dan sebahagian besar daripada ahli parlimen yang kita pilih pun kebanyakannya ketua bahagian. Betul tak? Kecuali kalau ketua bahagian tu bermasalah, ada isu dan sebagainya, maka mungkin timbalan, mungkin naib, atau mungkin ada jawatan kuasa yang berkaliber diangkat menjadi calon pilihan raya. So kalau nak kata mereka ni orang-orang yang senang, saya tak nafikan lah. Memang begitulah, kan? Kalau misalnya orang tu berwibawa, bagus dan sebagainya, tapi dari segi kewangan dia bermasalah, kan? Pening juga ahli parlimen kita ni, asyik minta duit sana sini, last kali korup, kan? Cuba tengoklah Pakatan Harapan. Mula-mula bila mereka berjumpa dengan rakyat baru bila mula-mula take over, rakyat dah biasa manja, minta tolong ahli parlimen BN dan sebagainya, tiba-tiba bila tukar negara ni, kebanyakan daripada kursi-kursi ni dimenangi oleh PH. Lari dia orang. Lari tak tunjuk muka. Awal-awal tu semua,
Rakyat cari pun tak jumpa. Kan? Sehinggalah dia orang ni belajar macam mana nak buat duit. So last kali korap macam Syed Saddiq kan. Dulu lari juga. Orang mual cari kan. Bila dia dah pandai macam mana nak seleweng duit daripada apa ni, belia punya peruntukan dan sebagainya. Dia lari juga lagi pagar. Kan? Dia dah ada duit, barulah kita tengok dia dah boleh bagi komputer, dia dah boleh bagi tu ini kan. So last sekali kan, kalau kita fikir dari segi logik akal lah kan, lebih baik kita ambil orang yang boleh sara hidup dia sendiri, berkemampuan untuk sara hidup dia sendiri, dan dia boleh belanjakan sebahagian daripada harta dia untuk rakyat. Itu lebih baik daripada kita ambil orang yang konon-kononnya pejuang, konon-kononnya fresh, orang muda kan, nama parti pun parti muda, betul tak? Last kali lebih korup daripada orang yang dah sedia kaya ni. Okey? Okey. Tidak. Aduh. Tak ada? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.